Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Jadi pada hari ini iaitu minggu yang ke-6, kita akan belajar subjek Bahasa Melayu sebanyak seminggu 3 kali. Okey. Sekarang ni kita tahu jadual kita telah pun berlaku perubahan, di mana kita panggil jadual ini adalah PDPR 2.0. Kita akan belajar Bahasa Melayu pada hari Isnin, hari Rabu dan juga hari Jumaat. Jadi dalam seminggu kita akan belajar 3 kali Bahasa Melayu. Jadi dekat sini kita kena belajar dengan betul-betul lah. Kemudian nanti bila minggu hadapan kita akan naik sekolah pada 1 hari bulan 3 bagi tahun 1 dan juga tahun 2. Jadi minggu yang ke-6 ini adalah minggu yang terakhir kita belajar secara online. Selepas itu kita akan belajar di sekolah lah, di mana kamu akan berjumpa dengan cikgu. Baik, memandangkan ini adalah minggu terakhir, jadi kita cuba buat betul-betul. Nanti setiap kerja sekolah yang kamu dah buat, kamu dah siapkan, yang kamu tulis di buku, cikgu akan semak semula di sekolah dan cikgu akan tandakan. Okey baik, tak nak melengahkan masa lagi. Sekarang ini sama-sama kamu semua buka buku teks kamu, kita sambung pelajaran kita iaitu pada muka surat 5. Okey baik, semua orang sekarang buka buku teks masing-masing pada muka surat 5. Okey baik, sekarang ini dia punya kemahiran dia adalah, kalau kamu tengok harimau yang di atas itu adalah kemahiran menulis. Pada minggu lepas kita telah buat kemahiran membaca. Pada minggu yang sebelum itu lagi pun kita dah buat kemahiran membaca. Dan kali ini adalah kemahiran untuk kita menulis. Okey, tajuk pada minggu ini adalah berkaitan kek hari lahir. Okay, semua orang tengok muka surat 5. Okay, kamu tengok dalam gambar tu adalah sambutan hari jadi bagi keluarga Hana dan juga keluarga dia lah. Hana dan juga keluarga dia, iaitu berkaitan dengan kek hari lahir. Okey, Hana dan adik-adiknya berada di dapur. Mereka membantu ayah membuat kek lahir untuk ibu. Jadi kalau kamu tengok dekat gambar tu, satu keluarga buat kek. Untuk siapa dia buat kek tu? Untuk ibu dia, okey. Dan yang buat dia adalah ayah dia lah. Yang lain-lain, Hana dan adik-adik dia, semuanya orang, semua yang lain-lain adalah tolong ayah dia untuk buat kek. Okey, kek apa yang dia buat? Kita baca menu di bawah tu. Okey, kek mentega istimewa, bahan-bahan. Okey, apa bahan-bahan dia? Dia nak buat kek mentega. Yes, yang pertama sekali 4 biji telur. Kedua, 150 gram gula. Ketiga, 230 gram mentega. Keempat, 200 gram tepung gandum. Kelima, 1 sudu teh esen vanila. Okey, 4 biji telur. Kamu tahu kan telur apa kan? Telur ayam. Kita nak masak kek, kita guna telur ayam. Kita jangan guna telur lain kan? Apa telur yang ada lagi? Telur burung unta. Siapa pernah tengok telur burung unta? Sangat besar kan? Telur burung unta tak sesuai lah buat kek, sebab dia terlalu besar dan dia punya kulit dia pun tebal. Dan rasa dia cikgu tak pernah makan lagi. Cikgu tak tahu telur burung unta sama tak rasa punya telur ayam. Tapi dia tak sesuai pasal dia besar sangat. Kita guna 4 biji telur. Yang kedua, 150 gram gula. Kamu tahu tak gula kat rumah tu? Gula pasir kan? Dan kamu tengok selalu mak kamu buat air, kadang-kadang guna untuk masakan. Itu dipanggil gula pasir. Bukan gula-gula, tapi gula pasir. Kamu siapa yang biasa tengok mak dia kat dapur, biasa mesti tahu macam mana bentuk apa gula pasir. Okey, kemudian yang ketiganya 230 gram mentega. Mentega ni yang kalau kamu tengok dalam iklan tu, dia macam ada bentuk petak-petak lah. Dan nanti dia potong, dia boleh potong-potong. Dia macam warna kuning tu kan, macam susu macam tu. Dia akan potong-potong untuk buat kek kebiasaannya kalau kita guna mentega. Dan seterusnya 200 gram tepung gandum. Tepung gandum, kamu kalau siapa yang biasa tengok kat dapur, dia tepung lah. Tepung dia macam-macam. Ada tepung ubi, ada tepung beras, ada tepung gandum. Kita gunakan tepung gandum. Setiap tepung dia berbeza penggunaan dia. Dan akhirnya sekali, 1 sudu teh esen vanila. Esen vanila ni adalah perasa vanila. Nanti cikgu tunjuk kat kamu. Mungkin kalau ada gambar, cikgu tunjukkan gambar pada kamu. Okey baik, seterusnya ialah cara membuat. Okey, yang pertama ialah
Ayak tepung gandum ke dalam bekas. Apa maksud ayak? Siapa tahu maksud ayak? Ayak tu apa? Macam mana nak buat? Okey, ayak tu kita ambil jaring macam penapis. Kan, kamu tahu tak penapis? Kamu ambil penapis yang halus dia punya tu. Siapa-siapa tak tahulah kalau kat rumah kamu pernah tengok atau tidak, dekat rumah cikgu ada. Okey, penapis tu lepas tu kamu letak tepung di atas dia. Kemudian kamu goyang-goyangkan, nanti tepung tu akan jatuh berserakan. Macam salji dia jatuh. Tu kita panggil ayak. Tepung kita tak ambil tepung tu kita campak terus dalam bekas. Sebab kita nak tepung tu dalam keadaan dia berselerak. Dia jadi tak melekat dan sebagainya. Okey. Seterusnya pukul mentega dan gula sehingga kembang. Ambil mentega tadi, berapa 230 gram mentega, letak gula, kemudian kamu pukul. Ni siapa yang biasa tolong mak dia buat kuih, memang selalu nampak lah cara macam mana nak buat kan. Dah pukul, bukan pukul pakai kayu pukul pak kan. Kita pukul, maksud pukul ni kita ambil macam ada satu alat tu, ataupun dia panggil macam sudu lah. Kalau tak ada alat tu kita pakai sudu. Tapi kalau biasanya ada alat tu untuk buat kuih kan, dia macam bentuk spring dekat ujung dia. So kita ketuk, kita pukul dia sampai dia kembang. Kemudian yang ketiga, masukkan telur dan tepung gandum sedikit demi sedikit. Kemudian kacau adunan sehingga sebati. Jadi tengah terpukul-pukul tu, masukkan telur sikit-sikit. Jangan masuk banyak-banyak. Lagi terpercik kat muka kamu telur tu kan. Jadi kita masukkan sikit-sikit. Ini cara nak masak ni. Kalau siapa tolong mak dia selalu kat dapur, dia akan tahulah cara nak buat. Lepas tu masukkan tepung sikit-sikit supaya tepung dengan telur tu tak terkeluar, tak melimpah keluar kan. Seterusnya kacau adunan sehingga sebati, sampai dia bergaul semua sama rata. Dan yang ke nombor 4, masukkan esen vanila. 1 sudu teh esen vanila. Kalau nak rasa vanila kuat, letaklah lebih sikit, jangan letak kurang, supaya nanti kek mentega tu dia rasa vanila. Okey, nombor 5, panaskan ketua pada suhu 170 darjah Celsius. Dah siap semua, dah kembang, dah elok, dah sebati. Kamu panaskan ketuha ataupun microwave, kita panggil lah kat rumah. Tapi kalau biasanya zaman dulu kita guna ketuha lah. Untuk masak kek, kita biasanya guna ketuha. Microwave ni untuk satu panas-panaskan makanan. Okey, kita panaskan dia sampai 170 darjah Celsius. Kemudian sapukan minyak pada loyang dan tuangkan adunan. Loyang ni yang tempat letak kuih yang besi tu. Kalau siapa-siapa yang pernah perasan, dia tengok TV ke, dia pernah buat kat rumah ke, loyang tu dia ada macam macam besi, tempat letak dulang macam dulang tapi dia besi. Untuk tujuan dia letak kuih ke, letak kek ke dalam tu, supaya sebelum bakar nanti dia tujuan dia adalah untuk letak kek ataupun kuih lah. Dan nanti kita ambil loyang tu, kita masukkan dalam ketuha untuk kita bakar. Tak boleh guna plastik, nanti dia terbakar plastik tu kan. Ataupun kita guna kaca pun, mungkin kalau guna kaca tak tahan. Jadi kita gunakan loyang. Kita panggil benda tu loyang. Okey. Dan seterusnya nombor 7, bakar adunan selama 45 minit. Setkan dekat ketuha tu, pusing dia. Kalau yang canggih sekarang, dia ada tekan-tekan dia 45 minit masak kek. Itu yang canggih sekarang. Kalau yang dulu dia kena pusing-pusing. Set 170 darjah Celsius 45 minit. Letakkan kek tu dalam ketuha. Lepas tu biarkan, nanti dia bunyi keting dan terus siap. Okey, boleh tak? Siapa yang pernah tolong mak dia buat kek, atau tolong kakak dia, atau tolong atuk dia, InsyaAllah dia tahu apa yang cikgu sebutkan. Tapi siapa yang tak pernah, cuba kamu gambarkan lah. Cikgu boleh tunjuk gambar sikit-sikit je kepada kamu. Okey, dan seterusnya kita tengok aktiviti yang perlu dilakukan di bawah ialah menulis perkataan dan ayat dengan tulisan yang kemas. Jadi kerja kamu pada hari ini ialah kamu keluarkan buku bahasa Melayu. Satu lagi, ni bahasa Melayu yang asing tau. Sebelum ni kamu dah buat kan? Buku bahasa Melayu sepatutnya ada 3. BM1, BM2, BM3. Sebelum ni cikgu ada suruh kamu salin muka surat. Sebelum itu surat satu kan, surat satu lah tentang keluarga kan, cikgu ada suruh salin. Kemudian yang kedua tak ada sebab membaca. Jadi sekarang ni ada 3 buah buku. Buku satu kamu dah tulis tentang keluarga kamu. Sekarang ni kamu keluarkan buku BM3. Satu lagi buku baharu, keluarkan satu lagi buku baharu garis 1 kan. Kemudian kamu tulis ayat
yang sama dalam buku teks pada muka surat 5. 7 ayat itu. Okey, senang ke susah? Senang je kan? Kamu keluarkan buku satu lagi, buku bahasa Melayu yang baharu. Kamu buka muka surat 5, kamu salin ayat yang terdapat dalam buku teks tu daripada nombor 1 sampai nombor 7. Jadi arahan di kat bawah itu ialah menulis perkataan dan ayat dengan tulisan yang kemas. Okey, tulisan yang kemas. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat ialah kamu tulis cantik-cantik tulisan kamu. Nanti dekat sekolah nanti cikgu cek siapa yang tulisan cantik, cikgu bagi bintang ke kan, cikgu tulis baik ke, tulisan cantik dan kemas ke, cikgu akan komen di situ. Siapa tulisan biasa-biasa, cikgu tulis baik saja kan. Jadi kamu buatlah cantik-cantik, paling cantik tulisan kamu. Macam cikgu dulu masa cikgu sekolah rendah, tulisan cikgu tak cantik, tulisan cikgu comot, tulisan cikgu jadi macam cakar ayam. Tapi lama-lama cikgu pelatih tulis, dan akhirnya sekarang tulisan cikgu cantik. Cikgu boleh tulis macam-macam gaya penulisan lah, sengit ke, tegak ke, macam-macam cikgu boleh buat macam-macam. Dan tulisan cikgu agak cantik sekarang ni. Kalau kamu tak berlatih untuk cantikkan tulisan kamu, sampai bila-bila tulisan kamu tidak cantik. Okey, itu saja untuk minggu ini. Kita habiskan saja surat 5. Jadi kita akan jumpa pada hari yang seterusnya, iaitu hari Rabu, pada tajuk yang seterusnya. Okey, sekian, itu saja. Kerja ini kamu tak payah hantar kepada cikgu. Kerja ni tak payah hantar, nanti cikgu cek dekat sekolah. Okey, kamu buat saja kerja sekolah ni. Okey, boleh? Dan sekarang ni kita habiskan di sini. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada hari seterusnya.